Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So dalam video yang sebelum ini saya dah tunjukkan bagaimana kita boleh susun kita punya jadual tu mengikut kepada hari dan kemudian dia punya masa lah. Kita analisiskan kesemuanya sekali. Okey, untuk bahagian yang seterusnya ni saya nak bentangkan bagaimana kita boleh tukar ni sebab kalau kita tengok di sini, kalau ikut inilah, so kalau hari ini dia tidak dia bukanlah untuk semua jenis kategori sekolah. So kalau dekat Malaysia ni kita ada dua jenis sekolah, iaitu sekolah kategori A dan kategori B. So kalau yang start untuk hari Isnin ni, maksudnya dia bermula daripada Isnin ni adalah untuk kategori B lah sebenarnya, yang bermula pada hari Isnin. Tapi ada certain kategori lah. Satu lagi kategori adalah kategori A, di mana dia start pada hari Ahad lah. So jadi maksudnya kalau kita punya VLOOKUP table ini tadi kalau Jumaat ni dia dilihat sebagai hari yang kelima lah kalau dia punya nombor itu, kalau mengikut kepada kategori B. Okay, sebab dia start pada hari Isnin, so Jumaat dia adalah 5. Tapi kalau kita kira dia daripada, so kalau untuk kategori A biasanya Jumaat ni cuti lah. So kalau contoh Rabu, kalau kita kira daripada hari Isnin, Rabu ni adalah ketiga. Tapi kalau kita kira daripada hari Ahad, Rabu ni sepatutnya hari yang keempat lah. So maksudnya di sini saya punya table ini dia tak valid untuk kategori A, dia tak valid. So saya tak nak dia buat macam tu lah. So saya nak dia menjadi satu benda yang lebih dinamik, dia punya jadual ni, dia supaya dia boleh bertukar kepada apa kategori sekolah yang kita pilih. So first kali apa yang saya nak buat adalah saya nak bagi satu input kepada user lah, ataupun kepada kita nanti sebagai pengguna RPH ni, supaya kita boleh pilih kategori mana sekolah yang kita ada lah. Okay, baik, so saya akan letak dekat sini. So dekat atas ni C1 saya akan letakkan dengan kategori terlebih dahulu, kategori. Okay, dalam kategori ni bawah ni saya akan letakkan dengan pilihan lah. So kalau untuk pilihan kita boleh buat secara validation. Okay, so saya akan pergi kepada view more cell ini, lepas tu data validation, lepas tu saya akan pilih daripada list of items. So list of items saya sama ada A ataupun B sahajalah. Okay, lepas tu saya akan save. So bila saya save ni, kita boleh tengok di sini yang sama ada kita boleh pilih A ataupun kita boleh pilih B. Okay, jadi maksudnya di sini kalau dia kategori B dan Isnin ni adalah untuk kategori B lah. Tapi saya tak nak dia sentiasa Isnin. So saya nak tukarkan dia bila dia kategori A. Maksudnya Isnin ni should be dia akan display Ahad. So kalau dia kategori B, maksudnya dia akan display untuk Isnin lah. Okay, kalau A dia akan display Ahad, dan kalau untuk kategori B yang hari pertama ni, maksudnya dia akan display hari Ahad. Okay, so macam mana saya nak buat? So ini saya tak nak buat dia secara hard coded lah, maksudnya saya nak dia dibuat secara dynamic. Okay, secara maksudnya dia boleh diubah. So apa yang saya boleh gunakan di sini adalah saya boleh menggunakan fungsi. Salah satu fungsinya adalah if. Okey, sebagai contoh lah. Okey, sebagai contoh dekat sini saya akan letakkan contoh saya letak sembarangan dahulu, kemudian saya nak gunakan perkataan if dahulu if. Okey, jadi kalau kita tengok if ni dia boleh return sesuatu value tu mengikut kepada return value ikut kepada logical expression, sama ada true ataupun false. Okey, jadi maksudnya, so apa yang akan menentukan dia true ataupun false nanti adalah nilai dekat
C2 inilah. So macam yang saya cakap tadi lah, kalau dia kalau contohlah, kalau untuk yang pertama ni kalau dia adalah B, so should be dia adalah Isnin. Tapi kalau dia adalah A, atas ni dia should be Ahad. So macam mana kita buat adalah, so kita gunakan if tadi. So kita akan tengok check value di sinilah C2. Kalau C2 itu dia sama dengan A besar, sebab itu kita punya pilihan tadi. So benda yang saya nak adalah dia akan display hari, kalau A untuk satu ni dia akan display hari Ahad, bukan hari Isnin. Tapi kalau selain daripada tu, maksudnya kita akan pilih hari Isnin. Okey. Jadi maksudnya hari ini dia akan berubah. Okey. Maksud inilah, kalau C2 itu sama dengan A, kan? Kita tengok dia punya ni. Kalau C2 ini sama dengan A, dia akan bagi Ahad dia punya nilai. Tapi kalau C2 itu dia tak sama dengan A, ataupun dia sama dengan B ini, maksudnya dia akan produce hari Isnin. So kalau kita tengok di sini, kalau kita tengok di sinilah. So kalau kita tengok di sini, kalau kita tukar dia kepada A, contoh So kalau saya tukar dekat sini sebagai A, jadi maksudnya di sini dia akan tukar menjadi hari Ahad. So boleh nampak di sinilah dia akan bertukar menjadi hari Ahad. Kalau C2 sama dengan A, maksudnya dia akan display Ahad yang ni. Okey. Tapi kalau dia bukan A, contohnya dia adalah B, so dia akan display hari Isnin, seperti yang ditunjuk sinilah. So kalau C2 sama dengan A, maksudnya yang ni akan sama dengan Ahad. Tapi kalau C2 tak sama dengan A, dia akan display hari Isnin. Sama juga dengan the next part lah. Contoh, kalau untuk Selasa ini, kalau dia adalah kumpulan, sebab ni hari dia adalah hari yang kedua. Kalau untuk kumpulan B, hari keduanya adalah Selasa. Okay. So kalau contohnya, kalau dia adalah kumpulan A lah kalau ini adalah kumpulan A, jadi maksudnya hari kedua untuk kumpulan A adalah should be lah. Di sini dia display hari Isnin. So macam mana saya nak buat kalau dekat if function itu nanti so dia akan jadi sama sahaja. So akan saya mulakan dengan sama dengan if. So nilai apa yang saya nak check adalah nilai C2 ini. So saya nak check dia. Kalau dia sama dengan A besar, okay. So saya akan buat koma. Okay, koma, lepas koma tu saya kena letakkan apa. Kalau benda itu betul, so apa yang dia nak display. So kalau betul dia adalah A, so hari kedua ini tadi should be, hari kedua ini should be, kalau untuk kumpulan A adalah pada hari Isnin. Okay, lepas tu saya buat lagi koma, satu lagi koma di luar daripada perkataan Isnin itu. Dan kemudian saya akan letakkan value dia kalau dia tak sama dengan A. Maksudnya kalau dia sama dengan B lah. So kalau untuk B, hari keduanya adalah pada hari Selasa. Okay. Dan saya akan cuba ulang untuk yang ketiga pula. So untuk kumpulan A, kategori A ini, so Ahad dia adalah yang pertama, Isnin adalah yang kedua, dan yang ketiga should be adalah Selasa. So apa yang saya nak buat di sini adalah saya nak buat sama dengan dahulu, sebab saya nak tukar dia secara dinamik nanti. So saya akan gunakan if, dan untuk if ni apa nilai yang saya nak check adalah nilai C2 ni. Masih lagi C2 sama dengan, kalau dia sama dengan apa, kalau dia sama dengan A. Kalau dia sama dengan A, apa yang saya nak buat adalah ni kategori A, maksudnya hari ketiga dia adalah Ahad, Isnin, Selasa. So should be dia akan display pada hari Selasa kalau dia sama dengan A. Tapi kalau dia tak sama dengan A, saya koma. Kalau tak sama dengan A, hari ketiga, maksudnya kumpulan B tadi maksudnya kumpulan B itu adalah pada hari
Rabu. So kita dapat di sini Selasa, Ahad, Isnin, Selasa. Okay, saya nak ulang untuk 4 dan 5. Dia punya konsep lebih kurang sama saja. So saya akan copy dari sini saja. Saya akan copy saja sini dan kemudian saya akan paste. Saya akan paste lagi. Okay, dia masih lagi Selasa di situ sebab kita tak tukar dia punya validation, dia punya apa, dia punya nilai kalau betul dan kalau salah tadi. So ini adalah Selasa. Untuk hari yang keempat adalah, kalau kumpulan A, hari keempat dia adalah Rabu, dan hari keempat untuk kumpulan B adalah Khamis. Okay, dan kemudian kita ada yang seterusnya, iaitu kalau untuk hari kelima untuk kumpulan A adalah hari Khamis, manakala hari kelima untuk kumpulan B adalah hari Jumaat. Baik, so sekarang ni kita akan dapat satu jadual yang lebih dynamic lah. Okay, so kalau kita buat B, kumpulan B, dan kita akan dapat Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Tapi kalau kita buat A, maksudnya kita dapat Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. So perhatikan di sinilah, sebab kita pilih contoh yang ni Sains 3 elok ni pada hari Jumaat. So sebab dia tak ada dalam list, so dia keluar daripada nilai tersebut lah, which is should be, dia tak ada masalah lah, sebab kita tahu yang should be tak ada lah hari Jumaat lah kalau untuk kategori A. Baik, seterusnya apa yang saya nak bagi lagi di sini lah. Okay, jadi maksudnya nanti kita akan cuba buat matching untuk tarikh inilah. Sebenarnya kita akan cuba untuk buat match dia supaya kita boleh tahu hari mana yang akan kita skip. Maksudnya kita tak ada mengajar pada hari tersebut lah. Contohnya kalau waktu tu jatuh pada cuti peristiwa ataupun apa-apa cuti, so kita boleh letakkan cuti-cutinya di sini. Jadi di sini sebelum kita buat yang tu, so kita kena buat dahulu untuk kita nak matchkan dia punya hari tersebut lah. So apa yang saya nak buat di sini adalah saya nak perkenalkan dengan satu fungsi ataupun satu lagi fungsi, iaitu dipanggil sebagai weekday. Okay, so apa gunanya weekday ni? So saya kena pilih salah satu tarikh dahulu. Contohnya saya nak pilih di sini tarikh hari, sebab kategori B saya nak pilih hari Isnin contohnya. Baik, jadi maksudnya adalah dia punya tarikh. Contohnya dalam minggu di mana bermula daripada 4 hari bulan ini, contohnya hari 6 hari bulan inilah cuti, 6 hari bulan 4 cuti lah. Okay, 6 hari bulan 4 itu bercuti. Jadi maksudnya saya kena tahulah cuti tu jatuh pada hari apa sebenarnya. Okay, so kalau kita tengok di sini apa yang kita boleh buat, so should be. Kalau kita tengoklah, sebab ini kategori B sekarang ni kan, jadi maksudnya hari tu saya akan tengok dalam bentuk hari itu dalam bentuk nombor lah, bukan dalam bentuk perkataan. So dia ada satu function yang special dalam spreadsheet ini yang dipanggil sebagai weekday. Dia ada, maksudnya dia akan bagi kita day of the week of the date provided as number. Okay, jadi maksudnya dia macam ni. Kalau contoh kalau saya tekan weekday dan kemudian saya buka kurungan, kemudian saya akan masukkan dia punya tarikh. Contohnya tarikh yang saya nak pilih adalah tarikh inilah. Okay, dan kemudian saya buat koma dan saya buat dia punya type. Type tu apa? Type tu menunjukkan, kalau kita tengok documentation dia dekat sini, type tu adalah nombor yang menunjukkan numbering system apa yang digunakan untuk kita buat weekday tersebut. Sebagai contoh, kalau kita buat 1, maksudnya by default count dia akan start daripada 1. So kalau kita letak 1 di situ, maksudnya dia akan start counting pada hari Ahad. Dia start pada hari Ahad. By default count starting with Sunday, start daripada 1. So kalau contoh untuk kategori B ni, dia adalah
dimulakan daripada hari Isnin. So dia bukan dimulakan daripada satu lah. So should be yang ni dia adalah, dia punya type ni, type dia adalah 2. Dia start daripada 2 dia punya counting, iaitu hari Isnin. So kalau kita tengok di sini, bila saya tekan ini, jadi maksudnya apa yang saya dapat di sini kalau kita tengok, dia menunjukkan satu. Satu tu maksudnya apa? Satu ni maksudnya dia adalah pada hari Isnin. Itu maksud dia lah. Saya nak cuba contoh lagi lah. Okay. Contoh kalau kita gunakan yang sama lah di sini saya gunakan function yang sama, weekday juga. Cuma kali ni saya nak tukarkan tarikh dia kepada tarikh 6 inilah contoh Saya akan buat weekday dan kemudian saya masukkan dia punya date di sini, date 6 ini. Kalau kita ingat lagi, 6 hari bulan 4 ini adalah hari Rabu lah. So saya buat koma, lepas tu saya buat dia punya type. Macam saya cakap tadi, type tu menunjukkan dia start counting pada hari yang mana satu. Okay. Jadi kalau kita mula daripada hari Ahad tadi, maksudnya satu. Tapi sebab kategori B ni dia bermula daripada hari Isnin, jadi maksudnya dia punya type tu dia kena mula daripada 2. Okay. Jadi maksudnya saya akan tekan ini. Bila saya tekan, boleh nampak lah. Jadi maksudnya di sini untuk tarikh 6 hari bulan 4 ni, dia jatuh pada hari ketiga. Okay. Which is sama dengan ni lah. Maksudnya 6 hari bulan 4 ni adalah sebenarnya pada hari Rabu. So ini pun sebenarnya saya nak buat dia secara dinamik. Sebab kalau kita tengok di sini ini cuma saya buat untuk dia bermula daripada counting dia adalah 2 tu maksudnya bermula daripada hari Isnin. Tapi kalau memang betul daripada hari Ahad seperti kumpulan A tadi, maksudnya dia takkan start daripada hari Isnin kan? Betul. Maksudnya dia akan start daripada hari Ahad, which is Sabtu itu. Okay. Jadi maksudnya macam ni. Maksudnya saya punya date yang saya nak buat dekat sini pun sebenarnya bergantung juga dia punya counting bergantung juga kepada dia punya kategori itu, dia mula daripada hari apa So maksudnya ini pun saya nak buat dia secara dynamic. So macam mana kita nak buat secara dynamic, sebenarnya dia lebih kurang sama macam kita buat if tadilah. Cuma kali ni dia menjadi sedikit lebih kompleks lah sebab dia ada function lain lagi. Okay. So sekarang ni fokus kita cumalah bahagian 2 ini bahagian 2 di hujung ini. So macam mana kita nak buat? So saya nak delete ni dahulu. Baik. Jadi maksudnya kita nak analysekan tarikh di sebelah inilah. So saya nak tahu 6 hari bulan 4 tu dia jatuh pada hari apa dalam bentuk nombor. Okay. So apa yang saya buat, saya akan buat weekday dan kemudian dalam weekday ni saya akan masukkan dia punya tarikh di sini. Okay. Dan kemudian saya letakkan dia punya type. Jadi type ini pun dia bergantung Maksudnya type ni dia akan jadi dynamic. Maksudnya kalau dia adalah bermula daripada hari Ahad tadi, maksudnya dia satu. Tapi kalau dia bermula daripada hari Isnin, maksudnya dia kena bagi nilai dia adalah 2 lah. So kalau untuk Ahad, maksudnya kita akan masukkan di sini, di tengah ni kita akan masukkan dengan if. Okay. Tengah itu saya akan masukkan dengan if, dan nilai apa yang saya check adalah nilai C2 ini C2 saya nak check dia sama ada dia sama dengan A ataupun tidak. Kalau dia sama dengan A, saya buat koma di hujung ni. Value dia kalau A, kalau start daripada Ahad, jadi maksudnya saya nak dia punya nilai itu adalah 1 tadi Dan tapi kalau dia adalah bermula daripada hari Isnin tadi, maksudnya saya nak nilai dia adalah 2. Okay. Jadi maksudnya di sini kita dah boleh buat lah. So kalau ini sebab dia kategori A, so kalau kategori A ni dia kira dari start daripada hari
Ahad. So sebab itulah dia punya nilai tu adalah 1, 2, 3, 4. Tapi kalau saya ubah ni kepada nilai dia pada hari B, jadi maksudnya di sinilah kita akan ada dia punya nilai tu adalah 3. Kenapa 3? Sebab kalau dalam kategori B, Isnin tu adalah yang pertama, dan Selasa tu adalah yang kedua, dan hari 6 hari bulan 4 itu adalah hari yang ketiga. Okey. Baik, saya akan cuba ulang sekali lagi. So untuk sekarang ni untuk ini jadi maksudnya kalau kan kita untuk weekday tadi weekday tu kita ada dua dia punya weekday weekday ni kita ada dua dia punya input yang kita perlu letak. Pertama kita kena letak dia punya tarikh, dan kedua kita kena letak dia punya type tu dia boleh jadi satu ataupun jadi dua. So cara kita nak tentukan adalah dengan menggunakan if tadi Contoh saya gunakan if itu if. So kalau if C itu sama dengan A, jadi maksudnya saya nak dia mula kira daripada untuk count dia tadi, untuk type dia tadi dia mula daripada 1. Tapi kalau dia selain daripada A iaitu B dekat sini, maksudnya dia akan sama dengan 2. Okey. Sebab B tu dia mula dari Isnin tu start daripada kedua lah kalau dalam sistem weekday itu. So should be dia akan keluarkan 2 itulah kalau dia adalah B. Tapi kalau A, dia akan keluarkan start daripada hari 1. Hari pertama, hari counting dia adalah start 1 lah. Tapi ini sebenarnya adalah untuk counting weekday tadilah. Okay. So function if ini saya akan masukkan dia dalam weekday. Sebelum if itu saya masukkan weekday dahulu. So first parameter dalam weekday ni adalah date dia. So date dia saya akan ambil dari sinilah. Okay. Dan kemudian saya akan buat dia punya, ini adalah dia punya second parameter, iaitu if itu tadilah. If kalau dia A, maksudnya dia akan start dari 1. Ahad start daripada 1. Kalau selain daripada Ahad, start dia ataupun kategori B tadi start dari Isnin, maksudnya dia akan start counting daripada 2. So saya akan tutup kurungan ni, dan kemudian saya akan dapat dia punya nilai 7. Tapi kenapa 7 dekat sini Kenapa 7 dekat sini adalah disebabkan di sini dia tak ada nilai. Tapi kalau saya pilih sesuatu dekat sini lah, contoh saya pilih nilai dia adalah 5. So should be hari Selasa So saya nak betulkan ni dahulu supaya lebih senang nampak di sini So kalau ikut kategori B, Isnin tu adalah pada hari 4 hari bulan itulah. So 5 itu should be 2 dan 6 tu should be 3. So kalau kita tengok di sini compare balik, so maksudnya di sini kita boleh dapat untuk 5 hari bulan 4 tu adalah 5 hari bulan 4 adalah waktu dia punya hari adalah kedua, dan untuk 6 hari bulan tu hari dia adalah hari yang ketiga, iaitu pada hari Rabu untuk 6 hari bulan 4 tersebut. Baik. Jadi ada satu lagi benda yang saya perlu kemaskan di sini, iaitu kalau dia tak ada nilai tadi kalau dia tak ada nilai, nampak dia masih lagi meletakkan ada sesuatu di sini, ada 6 di situ So di sini saya tak naklah dia mendisplay meletakkan apa-apa value sekiranya dia menggunakan dia tak ada apa-apa nilai dekat sini. Jadi saya nak perkenalkan satu benda lagi, iaitu benda yang kita boleh gunakan untuk kita tidak evaluate data sekiranya dia tak ada apa-apa di situ. So saya nak gunakan sesuatu yang dipanggil sebagai, saya buat sama dengan dahulu So kita akan uji kita akan uji len. So len itu maksudnya dia akan mencari berapa panjang bagi sesuatu data itu Baik, jadi maksudnya contoh saya letakkan len, lepas tu dalam kurungan B ini B5. So dia akan display kosong. Apa maksud kosong itu? Kan tak ada apa-apa data dekat sini kan. So len B itu maksudnya dia akan bagi kosong lah, sebab maksudnya len kosong tu maksudnya dia tak ada data dekat situ. Contoh kalau saya type
satu huruf di sinilah, A contohnya. So di sini kita boleh nampak lah dia akan jadi satu, sebab dia ada satu huruf lah di situ, satu karakter. Itu maksudnya lah. Kalau saya type B contohnya, dia akan jadi 2. Kalau saya type C, maksudnya dia akan jadi 3. Dan kalau saya type D, dia akan jadi 4. So maksudnya kalau saya tak type apa-apa, dia akan jadi kosong. Maksudnya kita boleh gunakan len B, len inilah, len ni untuk cek sama ada ke tidak data di dalam sel tersebut. So jadi maksudnya di sini, so saya nak cek sama ada dia sama dengan B ataupun dia adalah kosong ataupun tidak. So contoh kalau saya buat dia sama dengan kosong, contoh so di sini dia akan return sebagai true. So ini saya nak check lah sama ada dia ada data ataupun tidak. So kalau untuk ni saya nak check dia, kalau len sama dengan kosong, maksudnya dia tak ada benda lah dekat situ. So dia tak ada benda dekat situ. So bergantung kepada apa yang ada dekat B5 ini. Kalau dia tak ada data lah sekarang ni, keadaan dia tak ada data. So apa yang saya nak buat adalah di sini saya nak dia just return nilai dia adalah kosong saja. Contoh saya buat dalam ni, ini saya akan jadikan dia sebagai satu condition lah, sebab saya nak gunakan, sebenarnya saya nak gunakan saya punya if. Tadi kan kita boleh buat if tu, kita boleh gunakan if itu untuk menghasilkan sesuatu dalam sel tu secara dinamik kan. So dekat sini pun kita boleh gunakan if juga. Contoh if len dia sama dengan kosong, maksudnya kalau dia tak ada data, maksudnya kita akan buat dia ada data. Kalau dia false, maksudnya dia tak sama kosong, maksudnya dia ada data kat situ. Okay, saya test dahulu yang ni. Jadi maksudnya kalau dia ada, contoh dia ada something lah, W contoh, maksudnya dia ada data. Tapi kalau dia kosong saja, maksudnya kita tengok dia ada data dekat situ. So kita boleh gunakan pattern ini dekat atas inilah. Baik, so apa yang saya nak buat, ini saya cuma nak evaluate dia apabila dia ada data tadi. So kita boleh masukkan ini semua sekali ke dalam satu kurungan dahulu, dan kemudian kurungan itu dia akan menggunakan fungsi if ini tadi. If, lepas tu saya masuk balik kurungan yang saya dah buat tadi. Logical expression dia adalah saya nak check dahulu sama ada di sini ada data ataupun tidak. Okay, cara kita check data, saya tutup B4 ini dalam kurungan. Lepas tu saya letakkan len, saya nak check dia punya length sama dengan kosong. So kalau dia sama dengan kosong, maksudnya saya tak nak menghasilkan apa-apa data, saya tak nak dia mengeluarkan apa-apalah. So kalau dia true tadi, kalau dia true, maksudnya len B ni adalah kosong ataupun dia tak ada data. So dekat sini saya nak buat dia just empty string. Empty string kita boleh buat perkataan yang kosong sajalah, maksudnya tak ada perkataan di situ. Tapi kalau dia ada data, then baru saya akan evaluate weekday ini. Okay, so contohnya kat sini saya buang dia punya nilai. So tengok di sini dia tak ada nilai. Maksudnya dekat sini yang true tu adalah yang ni lah, bahagian inilah true. Sebab len B tu memang betul sama dengan kosong lah, maksudnya dia tak ada data di situ. Okay, jadi maksudnya untuk yang ni, jadi maksudnya saya nak buat yang ni. Before ni kita boleh buat untuk ke semua sekali, saya boleh drag saja nanti. Tapi untuk C2 ini C2 ni kalau kita tengok di sini lah, kalau kita tengok dari sini ke sini, yang berubah lah should be adalah B4 inilah yang berubah jadi B3. Tapi kalau C2 ini dia, kalau kita tengok dia tak berubah, dia menggunakan cell reference yang sama, iaitu dekat sinilah C2 ini. So apa yang saya nak buat sebelum saya drag formula ni, dekat C2 ini saya nak letakkan dollar symbol untuk saya pastikan dia tidak berubah. Okay, dan kemudian baru saya boleh drag dia ke bawah sehingga ke cuti 5 itu.
dan saya boleh juga drag dia ke atas sehingga ke cuti 1 tersebut. So sekarang ni formula dia sama sahaja. So sekarang ni, so maksudnya ni saya boleh buat dia dekat mana-mana lah. So kalau saya buat dia dekat sini, 7 hari bulan should be hari Khamis. Kalau kategori B, so should be dia akan keluarkan hari dia adalah hari 4 itu. Okay, hari nombor dia adalah hari 4. So kalau dekat cuti ketiga ini saya buat dia adalah 5. So maksudnya 5 itu kalau kita tengok dia adalah pada hari Selasa, iaitu hari kedua tersebut. Okey, saya rasa itu sahaja yang saya nak buat untuk video kali ini. So untuk next video kita akan gunakan maklumat ini untuk kita analyse lah hari mana yang sepatutnya tak ada kelas. So contohnya kalau ini 2 ataupun 4, so hari yang menunjukkan 2 di sini kita akan comparekan. Hari nombor dia 2, maksudnya hari Selasa tu dia akan skip, dia tak akan ada dalam jadual kita nantilah, dia akan di skip. Okay, saya rasa itu saja saya nak bentangkan dalam video ni. Terima kasih.